Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa dan selamanya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan dan kurniakan kepada kita. Dan Alhamdulillah, antara nikmat yang paling besar ialah nikmat kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah, sejak sekian lama kita tidak dapat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan solat berjemaah di masjid. Dan Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat meneruskan ibadat kita selepas daripada 3-4 bulan kita tak dapat untuk nak bersama-sama dalam kuliah berjemaah dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini nikmat. Sebab bukan semua manusia beriman dan bukan semua orang yang beriman dan Islam. Dan bukan semua orang Islam itu diberikan nikmat ibadat. Sebagaimana hadis yang kita pernah bincang dahulu dalam hadis 40 susunan Imam Nawawi, antaranya Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan." Maknanya perbuatan ibadat yang kalau aku lakukan, aku akan masuk syurga dan jauh daripada api neraka. Lalu Rasulullah menyatakan, "Laqad sa'alta an 'azim." Wahai Muaz, kamu tanya ni benda besar. Kata Rasulullah SAW, "Innahu la yasirun ala man yassarahu Allah." Benda yang kamu tanya ni mudah bagi orang yang Allah permudahkan. Mafhumnya, kalau Allah tak berikan kemudahan, maka dia akan jadi payah. Antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW antaranya ialah wa tuqimas salah, ialah kamu mendirikan solat. Maknanya solat ni bila kita dirikan dengan sempurna, kita dirikan cukup fardu 5 waktu, ia sebenarnya merupakan nikmat yang besar. Dan termasuk juga kita datang ke masjid, ini nikmat yang besar. Bukan semua orang Islam mendapat nikmat ini. Ada orang yang tak dapat nikmat ini sebab mungkin kesibukan yang Allah berikan kepadanya, atau mungkin disebabkan keuzuran, atau disebabkan dia tak seronok mari ke masjid. Sebab tak wajib mari ke masjid, maka dia tak mari. Sebab apa? Rasa seronok tu tak ada pada diri dia. Maka orang-orang yang Allah Ta'ala permudahkan, dia rasa mari ke masjid seronok, dia merasa mari ke masjid meriah. Kalau tak mari ke masjid, rasa tak sedap. Perasaan-perasaan ini nikmat. Ada orang nak solat Allah rasa berat. Nak pergi ke masjid itu macam 100 km nak musafir. Itu pun mujur mari solat Jumaat.
Ini nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dan perbuatan-perbuatan ini merupakan perbuatan yang boleh menjadikan kita masuk syurga. Bukan setakat masuk syurga, tapi dijauhkan dari neraka. Sebab ada orang masuk syurga tapi lalu ke neraka. Contohnya orang fasik yang Allah tak ampunkan dosa dia. Memang kita baca hadis dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakin orang yang ada iman walaupun sekelumit, mungkin dia tak pernah solat tapi dia ada iman, dia tak engkar solat, tiba-tiba Tuhan tak ampunkan dosa dia. Dia orang tak ampunkan dosa ni Tuhan masukkan di dalam neraka dulu. Cuma beza dengan orang kafir ni, orang kafir masuk neraka kekal tak keluar dah. Satu hadis menceritakan malaikat cari siapa yang ada dalam hatinya walaupun sekelumit la ilaha illallah yang tak batal. Ada orang ada juga la ilaha illallah tapi banyak perbuatan dia mungkin membatalkan syahadah. Lahir sebagai orang Islam tapi hidupnya bukan macam orang Islam, bahkan dia tak yakin kepada Islam, bahkan dia menolak Islam. Orang macam ni mungkin syahadahnya batal. Yang jenis syahadah batal ni neraka kekal. Tapi mungkin ada orang ni dia tak pernah buat ibadat. Sebab apa? Tak pernah dekat dengan Islam. Mungkin lahir negara kafir tapi dia Islam, dia beriman kepada Allah. Orang macam ni mungkin dia masuk neraka kalau Allah tak ampunkan dosa dia. Kemudian bila habis dosa, maka dia akhirnya masuk syurga balik. Mungkin ramai manusia macam ni, tapi hak jenis masuk syurga tak lalu kot neraka. Macam mana cara dia? Pak Nabi kata solat. Nampak simple, tapi kalau kita tengok realitinya, berapa ramai orang kita bersolat. Yang bersolat pula berapa ramai yang solat di masjid. Kalau kita ambil mungkin anda rasa tak over kalau kita letak tak lebih 10%. 10% itu tinggi dah. Bila kalau kita tengok satu-satu populasi Korea masjid, kadang-kadang makna kalau kita senarai hak daftar 3-4 ribu dah kita letak. 3-4 ribu kalau mari ke masjid penuh muslimin dan muslimat, memang tak muat masjid confirm. Letak separuh, kadang-kadang tak sampai, maknanya tak ramai. Itu yang kita kata bukan semua dapat nikmat ni. Jadi sebab tu kita 3 bulan tak boleh mari ke masjid. Kita rasa macam mana? Kita rasa tak sedap. Sebab apa? Lama tak mari masjid. Tapi mungkin ada orang alhamdulillah, dah apa, solat jemaah tak wajib dah. Sebelum ni pergi solat jemaah tapi berat. Sebab tu Nabi kata dia mudah bagi orang yang Allah permudahkan. Mungkin ada orang Allah berat nak mari masjid, Allah jemaah pula hari ni, minggu depan jemaah dah. Mungkin ada orang macam tu. Tapi tiba-tiba mufti kata solat jemaah ditangguhkan sebab pandemik. Alhamdulillah. Mungkin ada jadi macam tu. Sebab apa? Nak tinggal solat jemaah rasa berdosa, time Jumaat rasa berat. Kita ambil contoh. Sebab tu Nabi kata benda-benda ni nikmat. Sebab tu kita kena syukur betul nikmat ini. Antaranya ialah kita kena tingkatkan ikhlas kita. Mari masjid bagus dah, tapi kadang-kadang iblis mari hasut layer kedua pula. Layer pertama hasut dah, jangan mari ke masjid, jangan masjid mari juga. Layer kedua mari ke masjid, iblis hasut pula. Mula orang hebat dalam masjid ni, rajin sekali mari masjid. Mari riak pula. Mari ujub. Ni antara penyakit. Penyakit orang yang laksanakan ibadat. Syukur macam mana? Syukurnya ialah jauhi sifat-sifat yang seperti ini. Jadi bila nikmat itu disyukuri, mudah-mudahan ianya menjadi rahmat kepada kita. Ini yang kita harapkan daripada hadis yang pernah kita bincang. Dan nikmat sepanjang kita mari ke masjid, yang mana macam semua kita tahu, bila kita dapat satu nikmat tiba-tiba hilang, apa kita rasa? Rasa tak sedap. Jadi sebab tu nikmat hilang 3 bulan tak boleh mari masjid. Tiba-tiba alhamdulillah buka balik kita dapat mai ke masjid, itu nikmat, alhamdulillah. Jadi sedar tak sedar kita dah berkuliah online ni, sebenarnya kita ni dah hadis yang terakhir dah. Malam ni hadis yang ke-42 daripada hadis 40. Dia sebut al-arba'in bukan 40.
Cuma saya tak erti nak terjemah bahasa kita. Al-arba'in mana ke-40-an. Begitu kalau bahasa mudahnya. Ke-40-an. Mana ke-40-an ni 41 pun dia panggil arba'in, 42 pun dia panggil arba'in. Itu dalam bahasa Arab. Jadi sebab apa hadis ini 42 hadis? Kata al-arba'in an-nawawiyah, katanya hadis 40. Tapi nak tengok ada 42 hadis. Sebab al-arba'in ni dia boleh dengan makna ke-40-an. Begitu. Jadi dia ada 42 hadis dan malam ni insya-Allah merupakan hadis yang terakhir daripada hadis 40. Al-hadis ats-tsani wal arba'un an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka 'ala ma kanat minka wa la ubali ya ibn Adam law balaghat dhunubuka 'anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak ya ibn Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu taala anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni bagi engkau di atas dosa yang ada pada engkau dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau telah sampai sekalian dosa engkau ke awan langit kemudian engkau memohon keampunanku, nescaya aku ampuni bagi engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau engkau datang kepadaku dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini, dan kemudian itu engkau menemui aku padahal tiada engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku berikan kepada engkau keampunan dengan sepenuh bumi. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi dan berkata, hadis ini merupakan hadis hasan lagi sahih. Yang pertama, doa dan harapan. Dalam hadis tersebut Rasulullah menerangkan pada awalnya berkenaan firman Allah kepada hamba-hambanya, iaitu wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni bagi engkau atas dosa yang ada pada engkau dan aku tidak peduli. Firman-Nya ini adalah jelas memberitahu kepada manusia yang bersalah yang ingin menghapuskan kesalahannya, iaitu dengan cara dia berdoa meminta ampun, memohon dan berharap supaya kesalahan atau dosa itu diampunkan Allah, dan Allah tidak peduli tentang banyaknya kesalahan itu sekiranya ada keinginannya yang benar untuk diampuni. Doa memang disuruh, dan Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang suruhan itu dan jaminannya untuk diperkenan. Sedang Rasulullah pula menerangkan kedudukan doa yang dipandang sebagai ibadat yang perlu dilakukan menurut tata tertibnya. Tetapi doa itu ada pula syarat-syarat dan adab-adab, ada penyempurnaannya, tidak ada penghalangnya. Kekurangan daripada apa yang tersebut ini sukarlah diterima. Menurut hadis tersebut, seseorang boleh memohon keampunan di atas dosanya. Permohonan ini disebut doa, dan doa hendaklah disertai dengan harapan. Harapan ialah baik sangka kepada Allah dan bagus ingatan untuk diterimanya. Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Wa anna Allah Ta'ala yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dengan untuk diperkenankannya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak terima doa dari hati orang yang lalai dan doa orang yang cuai, yakni suka melengah-lengahkan. Doa yang sangat-sangat mustahak bagi seseorang ialah doa supaya diampunkan dosanya, atau supaya dipelihara daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, dan ia berharap dengan sesungguhnya bahawa doanya diterima kelak oleh Allah, kerana tidak pernah menghampakan doa dan harapan baik dari hambanya.
pada bila-bila masa pun asal hambanya menyedari hakikat dirinya dan menaruh sangkaan baik kepadanya, sebagaimana yang disebut dalam hadis kursi yang disebutkan, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bima syaa wa fi riwayatin fala tadhunnu billahi illa khaira. Dan aku adalah di sisi hamba-Ku yang berada denganku, maka hendaklah dia menyangka terhadapku apa yang ia kehendaki. Dan pada satu riwayat, maka janganlah kamu sangka dengan Allah kecuali yang baik-baik sahaja. Hadis ini yang pertamanya menggesa orang Islam supaya berdoa. Menggesa orang Islam supaya berdoa. Jadi doa ni merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Doa ni ada bentuk doa direct. Kita contohnya solat hajat. Lepas solat hajat kita angkat tangan, kita berdoa. Ada doa hak senyap dalam hati. Contohnya apa dia? Doa hak tak angkat tangan. Contoh paling senang, no accident. Bawa kereta ni tiba-tiba hak depan break, kita tak sempat nak break dah. Automatik bagi, ya Allah aku selamatkan aku. Biasanya hak tu automatik ni. Dah angkat doa dah angkat doa. Tapi kalau doa tak makbul, bergung melanggar. Jadi sebab tu kita doa makbul ni penting. Manusia ni dia berdoa kepada Allah kadang-kadang bukan sahaja orang Islam. Macam dalam Quran sebut ada orang kafir tak percaya kepada Allah, time tenggelam dekat laut, dia akan panggil Tuhan untuk selamatkan dia. Itu manusia. Jadi sebab itu kalau kita tengok, doa ni penting. Yang keduanya doa tu penting, yang kedua doa tu mustajab. Doa tu mustajab. Yang ketiga nanti kita akan sebut apa yang paling utama kita nak minta dengan Allah kalau doa kita mustajab. Yang pertama doa penting. Yang kedua bagaimana doa tu boleh mustajab. Antaranya ialah syaratnya mesti kita mengharapkan dengan penuh harapan kepada Allah. Kalau kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berikan kejayaan kepadaku dalam hati, boleh ke tak jaya ke tak? Dalam hati dah meragu macam tu. Itu confirm tak makbul. Syarat doa makbul ni yang pertamanya bila kita berdoa, kita kena harap sepenuh-penuh harapan. Itu syarat doa yang makbul. Antaranya dalilnya hadis kita baca tadi. Apa dia? Tuhan kata, wa ana inda dhanni abdi. Aku ni bersama dengan zon hamba-Ku. Kalau hamba-Ku ni zon ni makna hak dia yakin. Kalau dia berdoa dengan yakin Tuhan makbul, Tuhan kata aku akan makbul. Sebab apa? Aku bersama dengan zon, dengan hak dia yakin. Tapi kalau dia berdoa tak apa nak yakin, boleh makbul tak ni? Agak-agak jadi tak doa ni? Kalau main ragu macam tu, Tuhan kata aku bersama dengan level keyakinan dia. Kalau level keyakinan dia rendah, betul ke tak? Lepas ni jumpa Tok Sami pula, contohnya. Ada juga saya jumpa ni zaman saya budak-budak sekolah menengah dulu. Ada jenis orang ni, dia sakit. Dia sakit, dia suruh ustaz mai ajak. Lepas mai ajak, dia kata, aku dengar kat tokoh ni bagus lah. Teras sekali. Buat tak apa, dia tu darurat, dia kata. Ni fatwa sampai sendiri dah tu. Ini ada jenis manusia lagu tu. Jadi orang yang beriman ni kalau dia berdoa, dia kena yakin sepenuhnya Allah makbul. Sebab apa? Tuhan kata aku ni bersama dengan level yakin dia. Kalau level yakin dia tinggi, Tuhan akan makbul. Sebab Tuhan kata aku bersama dengan dhanni abdi bi. Maknanya level keyakinan seseorang yang berdoa. Kalau level dia ragu, maka Tuhan tak akan makbul. Silakan. Boleh kuat sikit. Tak apa jelas tak? Zan Zan buat satu. Tak jelas lagi. Maknanya hamba tu kalau dia zon kepada Allah, anda tak jelas tak? Maknanya kalau dia zon kepada Allah, betul. Lepas tu zon dia tadi
Macam mana Ustaz? Maksud dia ni tanya kenapa ayat tadi, ayat hadis tu berdasarkan zon. Orang berdasarkan zon hamba ni bukan berdasarkan ilmu hamba tu. Berdasarkan kepada zon dia. Kenapa bukan ilmu? Ilmu kan lebih tinggi daripada zon dia tanya. Boleh? Ilmu kan lebih tinggi daripada zon. Kenapa Allah kata berdasarkan sangkaan hamba bukan berdasarkan ilmu hamba? Ilmu hamba. Anda kita itu dia. Maknanya seseorang tu dia berdoa kepada Allah, lepas tu dia zon. Zon shock semua tu. Okey. Dia zon ni maknanya begini Zon ni makna hak yang 70% dia yakin. Ilmu 100%. Shock 50-50. Waham 30% dia yakin. Tu dia punya level. Level ni lah. Kalau 0% jahil panggil. Jahil, wahan, lepas tu shock, lepas tu zon, lepas tu ilmu. Ilmu ni 100% yakin. Okey, sebenarnya dalam kehidupan kita ni, sebenarnya memang orang kata apa, 70 bolehkan majoriti dalam kehidupan kita adalah berdasarkan kepada zon. Sebab tu dalam hukum Islam, zon ni dia lead kepada hukum. Dia lead kepada hukum. Contohnya, kita nak pergi kerja, pukul 7.30 kita dah ready nak turun, nak sampai ke office. Ada kemungkinan tak tiba-tiba office tutup? Ada. Mungkin office terbakar tiba-tiba. Boleh jadi tak? Boleh. Betul tak? Mungkin tiba-tiba satu bangunan katakan runtuh ke? Boleh jadi tak? Boleh. Tapi nak terjadi itu, possibility itu rendah. Okey. Itu dia panggil zon. Pejabat buka tak? Orang tak boleh sebut yakin. Sama mana kita tak sampai. Okey. Jadi zon pejabat buka mewajibkan kita pergi. Mewajibkan kita pergi. Tak boleh sebab apa hampa tak pergi office hari ni? Sebab kawan ni tak zon je office buka hari ni. Tak boleh. Zon tu dia lead kepada hukum. Mana wajib pergi. Kalau zon pejabat buka. Sebenarnya sebelum kita sampai ke office, semua level zon, bukan level yakin. Ilmu 1% ni jejak office baru ilmu yakin 1%. Tapi sebelum kita sampai itu zon. Macam anda kata tadi, ada kemungkinan pejabat mungkin terbakar gitu. Ada kemungkinan ada office runtuh gitu. Ada, tapi possibility sangat rendah. Itu dia panggil zon. Dalam kehidupan kita ni sebenarnya dia penuhi dengan zon. Tapi zon itu dibawa kepada hukum. Ini kalau kita belajar fiqh, ulama menafsirkan fiqh ni ialah huwa dhannu bil hakam. Sebenarnya hukum ni dia zon. Fiqh ni dengan zon dengan hukum. Tapi zon tu boleh bawa kepada hukum wajib tak? Boleh. Itu macam orang kata tadi lah, mana mudah fahamnya macam geografi tadi. Okay, jadi sebab itu kita ni bila berdoa kita yakin Allah Ta'ala akan beri. Tapi ada kemungkinan juga Tuhan beri dunia ke akhirat ni agak-agak. Ada juga mungkin tak makbul kot sebab dosa aku banyak. Dia jadi zon. Selama mana benda tu tak mari, tak berlaku depan mata, levelnya zon. Jadi sebab tu hadis ni sebut sesungguhnya aku bersama dengan zon hamba-Ku. Dia tak kata yakin, dia kata zon. Maknanya 70% kita yakin benda tu makbul dah okey dah. Nak 1% tu boleh katakan masa berdoa ni satunya biasanya payah 1%. Yang kedua kita ni kalau 1% kita tak berdoa dah biasanya, betul tak? Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata aku bersama dengan zon hamba-Ku. Okey, itu dari segi apa? Dari segi inilah. Jadi sebab tu sahabat sekalian, antara ulama kata tadi antaranya ialah bukan setakat kita kena yakin apa yang Allah Ta'ala bukan setakat kita kena yakin dengan doa kita apabila kita berdoa, tetapi juga kita jangan buat perkara-perkara yang boleh menghalang doa kita makbul. Antaranya macam kita belajar hadis dulu dalam hadis 40 ni juga, antara benda yang menghalang doa itu adalah Nabi kata malbasuhu haramun wa ma'kaluhu haramun wa mat'amuhu haram fa anna yustajabu lah. Makanan kita haram, pakaian kita haram, minuman kita haram, sumber rezeki kita haram. Macam mana Allah nak makbulkan doa? Ini dalam satu hadis yang lain. Kita berdoa dah, tiba-tiba tak makbul.
Tiba-tiba tak makbul. Maka tak makbul tu, yang pertamanya mungkin kita kata doa kita ni tak yakin dengan Tuhan. Yang kedua, yakin dah tak makbul juga. Tak makbul juga mungkin antaranya ada benda-benda yang menyekak doa kita. Apa dia? Antaranya ialah malbasuhu. Malbas ni dia bukan pakaian, sumber pakaian. Mat'amuhu bukan bukan makanan tapi sumber makanan. Kita makan nasi ayam dah, halal confirm. Tapi rupanya hak kita beli nasi ayam tu duit daripada riba. Jadi doa kita tak makbul sebab kita makan nasi ayam halal, tapi duit yang kita beli nasi ayam tu daripada sumber yang haram. Ini antara benda yang sekat doa. Mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ma'kaluhu haram fa anna yustajabu lah. Bagaimana Allah nak makbulkan doa dia? Di antaranya orang yang tak makbul doa ni ialah orang buat zalim. Orang yang buat zalim, doa dia tak makbul. Sebab tu antara doa orang yang makbul antara orang yang soleh. Orang yang soleh. Antara doa orang makbul ni ialah orang yang bercakap benar. Ni antara doa orang yang makbul. Cakap sikit-sikit tipu, orang macam ni doa dia payah tak makbul. Jadi sebab itu dalam doa ni dia banyak perkara-perkara yang menjadi tuntutan doa. Dan antara yang menjadi penyebab doa makbul antaranya waktu doa. Keadaan berdoa. Waktu doa ni antaranya ialah yang paling makbul ialah di pertengahan malam. Maknanya waktu tahajud, dekat-dekat subuh, sebelum subuh. Itu doa waktu yang makbul. Antara waktu yang makbul ialah waktu kita solat dan pada tahajud, pada sujud kita yang terakhir sebelum tahiyat akhir. Itu antara tempat yang paling makbul. Antara benda yang paling makbul ataupun wasilah yang boleh memakbulkan doa antaranya ialah kita bertawasul. Bertawasul. Kalau kita ada kebaikan dan mana kebaikan itu kita betul-betul ikhlas, maka kebaikan itu sampai masa kita boleh bertawasul. Ini ada hadis zaman Bani Israel yang disebutkan oleh Nabi SAW yang menjadi hukum kepada kita. Sebab walaupun kisah ni Bani Israel, tapi Nabi menceritakan dan mengiyakan, maka dia akan jadi hukum kita. Antaranya ialah sahabat ataupun 3 sahabat dia tersangkut dalam gua, ditutup oleh batu besar, tak boleh keluar. Macam mana dia buat? Antaranya seorang ni berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dulu aku pernah jatuh cinta dengan sepupu aku. Dia comel sangat, aku berkenan dekat dia, dan kalau boleh memang nak ambil peluang untuk berzina dengan dia. Tiba-tiba satu hari tu dia terdesak, yang sepupu dia tadi, dia terdesak, dia minta duit atau minta tolong dia. Dia pun ambil peluang, dia letak syarat nak minta tolong boleh, dia boleh tolong, tapi syaratnya kena berzina dengan dia. Jadi kawan tu terdesak, setuju. Tiba-tiba dah buka belaka dah. Biasa kalau saat ni payah orang nak gustang ni, payah orang nak break, bukan gustang, nak break pun payah. Tiba-tiba dia marah takut kepada Allah waktu tu. Padahal tak ada benda dah boleh halang dia. Dia boleh terus tekan minyak dia. Biasanya hak comel depan mata ni payah orang nak bukan kata gustang, break pun payah. Tiba-tiba dia marah takut kepada Allah. Dia terus stop. Dan dia beri bantuan tanpa apa-apa imbuhan. Ni bukan benda senang ni tuan-tuan. Bukan benda senang. Payah manusia nak buat macam dia buat. Lalu dia kata, ya Allah ya Tuhanku, jika kamu terima dan aku ikhlas dalam perbuatan itu, maka aku berdoa kepadamu supaya kamu bukakan pintu gua ini. Maka dengan tawasul tu, pintu gua ni bukan senang. Bukan sakut dengan kayu ke apa, ni batu-batu besar. Tiba-tiba batu tu bergerak sendiri. Terbuka pintu gua, dan akhirnya ketiga orang tadi masing-masing bertawasul dengan amal masing-masing. Akhirnya dia boleh keluar daripada gua tersebut. Itu dia panggil tawasul dalam doa. Jadi sebab tu kalau kita ada amal soleh yang kita buat tu memang sepenuh ikhlas kepada Allah, time kita terdesak, kita boleh gunakan amal-amal ini
sebagai tawasul dalam doa kita. Tak boleh bahasa Arab pun tak apa, bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau kamu tahu, kalau kamu terima amal aku yang bagian ini, maka aku bertawasul ya Allah dengan amalan ini untuk kamu makbulkan doa aku. InsyaAllah Tuhan akan makbulkan, tapi dengan syarat benda itu kena ikhlas tu. Jadi sebab tu kalau kita tengok daripada apa yang kita bincang ini, sebenarnya dalam Islam, dia ada biasanya dalam satu benda ni dia ada dua perkara. Yang pertama, sesuatu Allah Ta'ala beri dengan sebab, sesuatu yang Allah beri dengan doa. Tuhan beri dengan sebab, dan ada orang Tuhan beri dengan doa. Kita ambil senang je. Allah ni dia Maha Rahmat. Orang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan turunkan ubat. Dalam hadis sebut Allah jadikan penyakit dan Allah jadikan penawar. Maknanya kita ni kalau nak berubat ada dua cara. Yang pertama, kita berubat dengan cara usaha. Tuhan beri tak beri, tapi kena usaha, kena buat kajian, kena buat research, kena panjat bukit, kena cari bahan, masuk hutan, kena cari tumbuhan dan seumpamanya. Kena usaha. Usaha yang bersungguh Tuhan beri tak beri. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala berikan kesembuhan dengan doa. Orang ni akal tak boleh nak terima kalau tak ada imam. Contohnya, siapa doktor paling hebat dalam dunia? Cuba sebut. Bisa kita sebut Ibn Sina tak kalau kita tak? Betul tak? Doktor paling hebat dalam dunia ni tak boleh lawan Nabi Isa. Nabi Isa ni ialah Nabi yang boleh sembuhkan semua penyakit termasuk mati. Itu Nabi Isa. Kalau kita baca nas, Nabi Isa ni dia sembuh penyakit dengan apa? Bukan dengan kasabi. Ilmu kasabi mana ilmu usaha. Tapi dia sembuhkan penyakit dengan doa. Itu nabi-nabi dan rasul-rasul dan juga para awliya yang menyembuhkan penyakit dengan doa. Itu yang kita katakan doa makbul. Ada orang yang Allah telah sembuhkan penyakit dengan doa juga, tapi doa plus kena usaha. Maknanya bila dia berdoa Tuhan makbul, tapi makbul tu Tuhan tunjuk jalan. Jalan tu usaha. Contohnya macam Nabi Ayub, dia berdoa Tuhan makbul, akhirnya sembuh penyakit, tapi Tuhan suruh usaha apa, rentak kaki dan seumpamanya. Ini kita ambil contoh lah. Jadi sebab itulah ringkas ceritanya, hadis yang terakhir daripada hadis 40 yang kita bincang ini ialah berkaitan dengan doa. Dan yang terakhirnya, bila kita berdoa kita yakin masa itu makbul, apa kita nak minta? Minta masjid baru ke? Minta rumah 3 buah ke? Biasa kita minta benda begitu, betul tak? Tak. Nabi ajar kita, kalaulah masa itu peluang doa makbul, apa dia kita minta? Istighfar, minta ampun. Itu yang Nabi ajar kita. Sebab tu antara bulan yang makbul bulan mana? Ramadan. Apa kita doa? Pak Nabi ajar, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa. Itu yang kita minta waktu Ramadan. Jadi sebab itulah kalau ada peluang yang baik, jangan sia-siakan. Ada orang minta rumah besar, minta kerja bagus, minta naik pangkat, boleh, bukan tak boleh. Tapi minta-minta tu tak ingat dah nak minta ampun. Takut begitu. Tapi hak pertama minta ampun dulu. Ada masa lebih minta lah hak baki tu. Tak salah nak minta kaya ke, nak minta senang ke, tak salah. Tapi jangan lupa hak paling penting ialah minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pesanan Nabi yang terakhir sebagai penutup kepada hadis 40 yang kita baca. Saya ingat dah sekitar 4 tahun, betul tak? Dah 40 hadis, sebulan satu hadis. Setahun ada cuti juga sebulan. Setahun baru 11 hadis. Maknanya nak habis 40 hadis ni makna 4 tahun lebih. Dah betul lah, saya ingat dalam 4 tahun lebih kita baca kitab ni. Dan Alhamdulillah kita dah khatam pada malam ni, Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada masa yang akan datang kita buka kitab lain pula. Dan saya tengah tengok kitab yang sesuai. Saya fikir mungkin lepas ni kita mungkin buka kitab Muamalat sebagai contoh daripada kitab-kitab fiqh yang kita pilih, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua. Dan kita sama-sama akhiri kuliah kita dengan membaca kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallah wal asli hasanah fi khus ila allazina amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.